Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama sekali terima kasih Tuan Zaim, teratak hadis, terusnya sidang pendengar, muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian. Saya harapkan tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiat. Tuhan beragara dalam keadaan yang bersemangat untuk kita berbincang berkaitan dengan ilmu ulumul hadis, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulum hadis seperti mana kita baca bahawa ia di antara disiplin ilmu yang kadang-kadang orang malas nak belajar. Kadang-kadang orang malas nak belajar ni sebab ia terlalu teknikal. Perbahasan berkaitan dengan kalam-kalam ulama, disiplin-disiplin ilmu. Kadang-kadang orang malas nak belajar, orang nak dengar pengajaran saja. Kan hari ni kan orang awam dia suka macam tu, dia suka cerita-cerita yang boleh menangis, cerita boleh dia teriak, boleh dia sedar diri ataupun dia beri pengajaran pada dia. Betul, itu memang bagus. Tapi ada lagi qawaidul ilm, disiplin yang lain untuk dia kena hati-hati dalam bab itu. Sebab tu bagi subuh ni sebagai mukadimah lah sebelum kita masuk ni. Sebagai subuh tadi ada bagi tazkirah berkaitan dengan Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi. Bagaimana Al-Imam Ibnu Jauzi nukilkan satu tajuk iaitu bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan-golongan qussah. Golongan qussah ni hak suka bagi cerita, bagi orang teriak ni, bagi orang menangis, bagi orang kononnya bagi orang sedar diri dan sebagainya kan. Jadi dia ambil hadis yang bermasalah, dia ambil hadis-hadis rekaan dan dia cerita dalam majlisnya. Kerana hal ini pernah terjadi kepada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia di antara khalifah dalam Islam yang suka duduk dalam majlis tersebut. Namun bila orang tengok Khalifah Umar bin Abdul Aziz lama kelamaan dia jarang masuk dalam majlis tu. Timbul persoalan, kenapa dulu tuan selalu pergi tapi sekarang ni jarang dah masuk dalam kuliah-kuliah seperti itu? Dia kata apa? Kerana mereka bercakap di atas dasar maknanya jahil. Orang yang duduk dalam tu ialah orang yang jahil. Maksudnya tidak ada alim ulama ataupun tidak ada ahli ilm yang duduk dalam tu pun. Cuma orang-orang awam yang nak menangis, nak teriak tanpa melihat kepada authenticity ataupun keaslian sesuatu maklumat tersebut. Nah, ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kadang-kadang bila kita bincang berkaitan dengan ulum hadis ni ataupun takhrijul hadis ataupun naqlul hadis, manahij muhaddisin, kadang-kadang benda ni dia berbentuk teknikal yang orang rasa malas nak benda macam ni kan, memeningkan kepala. Dia nak hadis saja. Oh, dia ingat hadis ni hanya sekadar dibacakan saja kot. Dan hari ni yang masyarakat kita hadapi hari ni, bila sebut tentang ilmu hadis, hanya hadis tu dibaca saja. Betul tak tuan-tuan? Dibacanya Kutubus Sittah, dibacanya Muwatta' Malik, hanya dibaca tanpa melihat kepada dirasat asanid, tanpa melihat kepada tarjumatur rawi, tanpa melihat kepada fawaidul hadis, tanpa melihat kepada disiplin ilmu hadis yang lain supaya kefahaman hadis tu yang betul. Dengan hadis tu betul dah, tapi kefahaman tu pun nak kena betul juga. Jadi ini di antara salah satu makna kata perkara penting untuk kita sebenarnya mengulang kaji lah ataupun kita memberikan komitmen terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Baik, tuan-tuan sekalian. Pada pagi ini tuan-tuan, kita meneruskan buku surat 62 kalau tak salah saya tulis di buku saya ni pada buku surat 62, iaitu masih lagi berkaitan dengan hadis sahih li ghairih. Okey, saya maknanya kita pergi cepat sikitlah sahih li ghairih ni sebab kita nak pergi kat hasan. Hadis hasan ni dia agak bukan nak kata dalam sangat, cuma dia banyak sikit perbahasannya. Dia banyak sikit perbahasan dia tentang hadis hasan ni. Tuan-tuan tetapi dalam buku ni dia hanya asas saja, tapi maklumat yang saya akan sampai nanti ni berkaitan dengan hadis hasan mungkin dia tak ada dalam buku ni. Tuan-tuan buatlah catatan sikit pada nota tambahan dan sebagainya supaya kalau tak ada dalam buku ni pun tuan-tuan biasa dengar perbincangan itu. Biasa dengar perbincangan tersebut. Baik. Hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi ni kata ulama
iaitu hadis, minta maaf, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi ini muka surat 62, kita sudah masuk 62 tu ni, dah bahas sikit tentang sahih li ghairi ini. Ia sebenarnya hadis hasan, sebenarnya hadis hasan dan dinaikkan tarafnya menjadi jadi sahih li ghairi. Ya. Tuan-tuan tengoklah pada ulang kaji sikitlah muka surat 60 tu, tuan-tuan tengok dia hanya dia tidak mempunyai ataupun tidak mempunyai kesempurnaan dalam dhabit. Dia kurang dhabit, ya. Seperti mana perawi dalam hadis sahih, dia tak sama, dia kurang dhabit sikit. Ya, tuan-tuan tengoklah sebagai contohnya muka surat 61 tu, perawi, para ulama hadis menyebut menilai seorang perawi, ya, Sawar Abu Hamzah dinilai suduq lahu awham. Nampak? Itu di antara salah satu komentar para ulama sarjana hadis dalam membedakan di antara hadis ni sahih li ghairi ataupun sahih li dzati. Maknanya kesimpulannya secara ringkasnya ialah sahih li ghairi ni maknanya kedhabitan perawi itu kurang sikit berbanding dengan sahih li dzati. Macam tu. Tuan-tuan tengoklah contohnya pada muka surat 62. Okey. Hasan li dzati. Sebab apa dia tulis hasan li dzati? Sebenarnya sahih li ghairi itu sebenarnya merujuk kepada hasan li dzati. Macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok muka surat 62. Hadis yang pertama tengok Nabi Muhammad SAW daripada Sabrah, daripada Ar-Rabi', daripada Abdul Malik. Ya, Sabrah sahabat Nabi, Ar-Rabi' thiqah, Abdul Malik suduq. Suduq ya. Tak sampai kepada thiqah ataupun thiqatun dhabit dan sebagainya. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok muka surat 62, riwayat yang kedua ini Nabi Muhammad SAW daripada datuknya Datuk Amru Shu'aib, ni bapa kepada Amru bin Shu'aib, kemudian Sawar Abu Hamzah. Sawar Abu Hamzah dinilai suduq lahu awham. Suduq lahu awham itulah yang dikatakan bahawa agak kurang sikit dia punya martabat kedhabitannya. Martabat kedhabitannya. Baik, tengok juga pada muka surat 63. Okey, tuan-tuan tengoklah hadis tu. Kan laula an lan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Ya, semua perawi daripada Nabi SAW, Abu Hurairah, Abu Salamah, kemudian Muhammad bin Amru. Muhammad bin Amru dinilai lemah dari sudut hafalan dan kedhabitannya, lemah sikit. Jadi maknanya ia menjadi sahih li ghairi. Ya, muka surat 64 tuan-tuan tengok hal yang sama. Ya, dan riwayat yang seterusnya iaitu berkaitan dengan riwayat yang kedua. Okey, jadi tak apa. Jadi kesimpulannya macam tu saja. 64, 65 ni maknanya dia merujuk kepada Muhammad bin Amru, seorang perawi yang agak lemah dari sudut hafalan dan kedhabitannya. Jadi itu merujuk kepada hadis hasan li ghairi. Ya, minta maaf. Duk tukar lagi. Hadis sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Baik. Apa hukum hadis sahih? Seperti mana kita tahu bahawa para ulama hadis dan fuqaha bersepakat wajib beramal dengan hadis sahih. Ia merupakan hujah dan dalil syarak dan tidak harus dibagi mana-mana orang Islam meninggalkan atau tidak beramal dengannya. Maknanya wajib untuk ia boleh menjadi sandaran hukum dalam hukum syarak dan sebagainya. Baru pagi tadi saya dengar kuliah dalam on the way nak balik kuliah subuh tu, ada saya dengar penceramah seorang ni, dia cerita hadis-hadis tentang kelebihan bulan Rejab. Kelebihan bulan Rejab, saya pun dengar lah. Dengar. Dia cerita yang baiknya ustaz ni, dia cerita, dia beritahu kata hadis dhaif. Okey, cantik, good. Kan? Dia cerita kelebihan bulan Rejab dan sebagainya. Siapa yang puasa bulan Rejab dia boleh mandi dalam sungai Rejab di syurga dan macam-macam lah. Dia kemudian yang bagusnya ustaz ni, dia kata hadis ni dhaif. Okey dah, boleh rate dah kat dia satu. Sebab di antara satu adab kita berinteraksi dengan hadis dhaif, kita kena bagi tahu kata hadis ni dhaif. Jangan buat kelam. Orang Kedah kata jangan buat kelam. Kena bagi tahu kerana itu amanah. Namun ada sedikit kepeningan sikit, ya. Dia kata Imam Nawawi mengatakan bahawa boleh untuk meriwayatkan beramal dengan hadis dhaif. Yang tu saya pening bala sikit.
Kan? Kalau kita tengok perbahasan, bahkan sunat dia kata. Dia melihat kepada dhaif ni macam mana. Kan? Kita kena tengok dawabit dalam beramal, meriwayat dan berhujah dalam berkaitan dengan hadis dhaif. Jangan sewenang-wenangnya kita ambil untuk nak bagi sedap kita punya ceramah, kita habaq macam tu. Jangan macam tu. Ada dawabitnya. Seperti mana perbahasan, tak masuk lagi. Tak apa, nanti bila bab hadis dhaif nanti kita akan cerita. Apa dawabitnya berkaitan dengan kita nak mencerita tentang kelebihan. Walaupun dalam bab fadail, targhib wa tarhib, namun ada syarat dan dawabit yang perlu untuk para asatizah. Ya, para berhati-hati dalam hal ini. Bukan sengaja kita ambil, dia kata, kita hanya riwayat hadis dhaif saja, bukan hadis maudhu'. La ilaha illallah. Tengok, dia tidak, maknanya dia tidak kita kata, dia tidak memahami sebenarnya. Berkaitan dengan kita meriwayatkan hadis dhaif dalam bab fadail. Dia ada syarat dia, bukannya boleh sebut begitu saja. Nanti kita akan bahas dalam bab hadis dhaif. Cuma kalau kita bahas tang ni mungkin tak masuklah tajuk kita ni, ya. Baik, kita kitab hadis sahih, tuan-tuan tengok Muwatta karangan Imam Malik, ya, Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Muslim, Sahih Ibn Khuzaimah, ya, dan juga Sahih Ibn Hibban. Jadi sebenarnya banyak lagi, ya. Kutubus Sittah, ya, Kutubus Tis'ah. Ya, itu kitab-kitab rujukan utama dalam untuk kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Begitu juga Muwatta. Muwatta ni termasuk dalam Kutubut Tis'ah. Kitab yang ke-8, ya. Yang ke-9 itu kitab Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, yang ke-7 kalau tak salah Sunan Ad-Darimi, ya, Sunan Ad-Darimi. Baik. Lalu kalau orang kata, ustaz, kalau macam Musannaf Abdul Razak, Musnaf Ibn Abi Shaybah, Zawaid dan sebagainya, ada tidak ada sahih? Ada. Bukan tidak ada, ya, tapi kena cek dululah. Cuma kebanyakan hadis yang terdapat dalam tu sama ada peratusannya banyak yang hadis sahih ke ataupun hadis yang bermasalah. Yang tu yang menjadi perbahasan, ya. Itu yang menjadi perbahasan yang nak masuk Musnad, Muwatta dan Sunan Darimi itu dalam Kutubus Sittah. Perbahasan. Jadi mereka, para ulama menyimpulkan bahawa Kutubus Sittah yang ke-6, yang 6 itu memang yang utama, tambah lagi yang ketiga kerana ada juga hadis-hadis yang banyak, hadis sahih yang terdapat dalam tiga tu, dan kitab-kitab hadis lain seperti Musannaf, Muwatta'at, ya, dan Zawaid dan sebagainya. Tak apa. Habis. Okey, kita masuk bab hadis hasan. Okey, muka surat 67. Hadis hasan. Baik, hadis hasan, ta'rif. Al-hasanu huwa ma ittasal sanaduhu binaqli al-adli qalil al-dhabti an mithlihi min awal as-sanad ila akhirih min ghairi syududhin wala illatin qadihatin. Baik, apa maksud dia? Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung. Macam hadis sahih, diriwayatkan oleh perawi yang adil, pun macam hadis sahih juga. Namun kekurangan dari sudut qalilul dhabtin. Qalil al-dhabt. Kurang dhabt. Sebab tu kita kata bahawa definisi hadis hasan li dhatihi sama macam hadis sahih li ghairihi. Tapi hadis sahih li ghairihi sebab dia banyak sanad, dia banyak riwayat, sebab minta maaf, yang dikatakan bahawa hadis sahih li dhatihi li ghairihi itu sebab ada banyak hasan li dhatihi yang banyak riwayat tu yang boleh naik hadis itu menjadi hadis sahih li ghairihi. Dia takut dia bercampur. Tak boleh ikuti, ya. Jadi macam tu. Tak apa, senang ya, tuan, dengan pening-pening kepala. Baik, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi 5 syarat hadis sahih kecuali pada ketetapan hafalan. Sama aja macam hadis sahih, cuma kurang hafalan sikit je. Secara ringkasnya adalah seperti berikut. Pertama, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang kurang dhabit, ya, berbanding dengan perawi yang hadis sahih, tiada syadz dan tidak mempunyai kecacatan illah. Baik. Okey, kita tengok, tuan-tuan, sedikit perbahasan. Kalau kita tengok, kita bincang sikit definisi hadis hasan ni. Kita bincang sikit. Kita masuk dalam sikit. Tak dalam mana, cuma dalam sikit. Sederhana dalam saja. Para ulama, kata Profesor Dr. Syarah Qudah, laqad ta'addadat ibaratul muhaddithin fi ta'rif al-hadith al-hasan. Wa dhalika bisababi adami istiqrari al-ma'na wa khassatin fi bidayati al-itlaq al-mustalah. Baik, kata ulama, ya, hadis hasan ni dia banyak definisi dia. Dia banyak dia punya tafsiran di kalangan para ulama. Banyak. Ta'addadat ibarat al-muhaddithin. Banyak. Ada yang tafsir macam ni, ada yang definisi macam ni, ada yang gunakan
takrifan yang macam ni. Ya, kerana apa? Kerana ya mereka khilaf ataupun mereka ta'addud. Maksudnya khilaf di kalangan para ulama muhaddisin dalam menentukan makna tersebut. Ya, istiqraril makna. Ya, dan menentukan istilah-istilah dalam hadis hasan tu. Jadi itu disebabkan berlakunya perbezaan berkaitan dengan definisi hadis hasan ni. Yang dalam buku ni dia hanya diambil yang terpilih saja ataupun disebut sebagai ta'riful mukhtar. Ta'rif ataupun definisi yang dipilih saja. Namun sebenarnya kalau kita pergi dalam sikit, rupanya ada lagi perbahasan-perbahasan yang perlu untuk kita tengok sikit. Ya, sebagai contohnya untuk sekalian, ya, dia tak ada dalam kitab ni, cuma ada maklumat yang tambahan. Seperti yang berlaku kepada para ulama-ulama mutaqaddimin. Ya, seperti Al-Imam Tirmizi. Ya, lahir sekitar 279 Hijrah. Ini ulama mutaqaddimin, ulama awal. Ya, Imam Tirmizi, ta'rif Tirmizi fi hadis hasan. Ya, ta'rif Imam Tirmizi berkaitan hadis hasan, kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib wa la yakunu hadithu syadhan wa yurwa an ghairi wajhin nahwu dhalik. Kita boleh tengok dalam kitab Jami' Tirmizi dan Kitabul Ilal oleh Al-Imam Tirmizi. Maknanya definisi Imam Tirmizi dia lain sikit, dia unik sikit. Dia tak sama macam hak kita baca dalam kitab ni. Kitab yang kita pegang ni tak sama. Imam Tirmizi dia lain sikit. Ya. Dia lain sikit, ya. Apa maksudnya? Iaitu hadis yang diriwayatkan, yang ni pertama tidak terdapat sanad ataupun isnad perawi yang melakukan dusta. Tidak melakukan yuttahamu bil kadhib, pertama. Yang kedua, hadis yang wala yakunu haditsun syadzan, tidak ada syadz. Dan yang ketiga, hadis itu diriwayatkan sanad wa yurwa an ghairi wajhin nahwu dzalik, iaitu diriwayatkan dari sanad lain yang seumpama dengannya. Maknanya ada sanad lain. Ada sanad lain yang menyokong hadis tersebut. Jadi hadis hasan. Ni siapa kata? Imam Tirmizi kata. Lahir 279 Hijrah. Baik, para ulama bahas. Para ulama bahas definisi Imam Tirmizi ni macam mana. Jadi biasa, benda ni perbincangan akademik. Ini perbincangan ilmu, mereka kritik, demo kritik, jawab, batu jawab dengan argumentasi, alasan dan sebagainya, dengan hujahan. Bukan dengan emosi. Ini biasa. Bukan kita maknanya, ini lawan ulama. Bukan kita lawan ulama. Kita melihat kritikan ulama juga. Ya, dia sebahagian para ulama mengkritik, ya, berkaitan dengan hadis, definisi hadis hasan di si Imam Tirmizi. Pertama, iaitu hadis maksud hadis hasan di Tirmizi itu ia juga merangkumi hadis sahih maknanya. Jadi tak apa nak kemah. Ini bukan saya kata, ini para ulama kata ghairu daqiqin. Istilah tu, ghairu daqiqin, tak daqiq. Kemudian fahuwa kadzalika yashbilu sahih. Dia lebih kurang macam macam hadis sahih je. Tak nampak beza sangat pun. Jadi depa kritik. Dan ada yang mengatakan bahawa tidak mendalam, ya, definisi hadis hasan di si Imam Tirmizi. Ada yang cakap begitu. Ya. Begitu juga kalau melihat kepada definisi oleh Al-Imam Al-Khattabi. Ini pun di antara ulama mutaqaddimin yang lahir sekitar tahun 388 Hijrah. Ini baru kita pergi bincang tentang definisi lah. Kita tak pergi lagi syarat-syarat dan contohnya. Baru definisi. Tuan-tuan tengok sikit perbahasan dia. Al-Imam Al-Khattabi yang lahir 377 Hijrah, dia menyebut tentang definisi hadis hasan, huwa ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu wa alaihi madaru aktsaril hadis, fahuwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'miluhu al-'ammatul fuqaha. Ini siapa kata? Al-Imam Al-Khattabi. Ya, apa maksud dia? Maksudnya Imam Al-Khattabi merujuk kepada definisi hadis hasan itu iaitu apa yang diketahui sumbernya, huwa ma'urifa makhrajuhu. Kita tahu sumbernya. Maknanya kita tahu sanad dia macam mana dan sebagainya. Dan washtuhira rijaluhu, dan masyhur perawi-perawinya. Kita kenal perawi-perawinya. Dan ia menjadi madar akhtarul hadis. Wa alaihi madarul akhtarul hadis. Dan ia menjadi rujukan utama dalam hadis.
Dan kata Al-Khattabi lagi, wa huwa alladhi yaqbaluhu al-aktsarul ulama, dan hadis-hadis hasan ni diguna pakai oleh kebanyakan para ulama, terutamanya wa yasta'miluhu ammatul fuqaha, yang pernah diamalkan oleh para ulama-ulama fuqaha. Ni kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Jadi ulama kritik juga definisi Al-Khattabi ni, kata ta'rif ni pun laisa daqiq, ghairul daqiq, tak daqiq sangat. Sebab dia nak sama macam juga, macam tak apa nak faham juga. Sebab tu definisi ni sesuatu, kita nak define sesuatu istilah, itu perlu merangkumi kefahaman maklumat tersebut. Dia bukannya nak kena tambahan lagi sampai kita pun tak faham. Definisi dia nak cerita sebenarnya, nak cerita bagi mana? Macam tu. Jadi Al-Khattabi ni dikritik oleh para ulama dan ilmuwan. Maka di antaranya Datuk Syarah Qudah mengatakan bahawa walam nu'arrifhu ba'dul kutub al-ulum al-hadith bal mayyizat bainahu wa bain al-hadith as-sahih bi anna riwayatuhu aqallu dhabtan min riwayat al-hadith as-sahih kama fa'ala Ibn Salah bi ghairuhu. Kita pun tak tahu nak beza yang mana satu maknanya, kerana definisi ni terlalu umum sampai kita pun tidak nak pastikan siapa maknanya perawi yang macam mana yang dikatakan bahawa yang diketahui sumbernya tu. Yang kata Khattabi kan, dia kata hadis hasan iaitu hadis yang diketahui sumber. Tak apa nak kemas dia sumber macam mana. Jadi di situ ulama kritik kerana definisi ni agak umum, dia tidak mendalam, maknanya dia tak apa nak jamek dan manik, sehingga kita menimbulkan persoalan. Dia tidak seperti kama fa'ala Ibn Salah wa ghairuhu, dia tak berlaku seperti Ibn Salah. Ibn Salah definisinya agak jamek dan manik. Maknanya bila kita faham definisi hadis hasan tu, maknanya kita faham dah apa dia punya maksud dia. Baik, para ulama memilih wa qad arrafahu al-mutaakhiruna bi annahu. Sebab tu ada kawan saya dia tulis tesis master dia berkaitan dengan hubungan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dia tak boleh kita merujuk kepada mutaqaddimin saja, kena tengok juga mutaakhirin kata apa. Sebab ini perkembangan ilmu. Mutaakhirin ni dia memberikan kepada kita penjelasan yang lebih mendalam. Dia mewujudkan istilah-istilah yang baru. Kadang-kadang dia banyak sekali bila ulama mutaakhirin dia buat macam tu. Jadi untuk hak kita ni yang lahir, yang belajar pada tahun 2023 ni, banyak lagi lah cabang-cabang ilmu tu. Kitab lagi banyak lah. Dulu kitab sikit saja. Maknanya Muwatta' Malik satu, Bukhari satu. Tapi bila dah saban tahun berlaku, saban tahun zaman perkembangan ilmu berlaku, maka ada ulama-ulama lain yang mengkritik, menjawab, balas balik, tulis balik dan sebagainya. Jadi dia semakin banyak, dia semakin berkembang ilmu tu. Begitu juga istilah-istilah, dia sebenarnya dia semakin banyak lah. Tapi semakin banyak tu, ia akan memberikan kefahaman kepada kita, membedakan di antara mana satu hadis hasan dan mana satu hadis sahih. Macam tu. Jadi pendapat ataupun definisi yang dipilih oleh para ulama muhaddisin, ini sengaja saya bawa metodologi ini. Metodologi apa? Iaitu muqaranah, perbandingan. Perbandingan. Sebab tuan-tuan kalau pergi ke masjid, kuliah-kuliah masjid, dia tak ada lah bawa perbandingan ni, sebab dia hanya mendengar ilmu kan maknanya. Tapi kalau kita duduk dalam kelas-kelas seumpama ini, perlunya untuk manhaj ataupun metodologi adyan, minta maaf, muqaranah ara ataupun perbandingan supaya gunakan akal untuk kita memilih yang terbaik. Baik, kalau kita tengok definisi hadis hasan ni, saya nukilkan oleh Al-Tirmidzi, Al-Khattabi, ya. Para ulama mengkaji dan memilih definisi wa qad arrafahu al-mutaakhiruna bi annahu, iaitu maka memilih ya definisi hadis hasan, iaitu ma attasala sanaduhu bin naqli adlin khaffa dhabtuhu an mithli ila muntahahu min ghairi syudhuzin wala illatin. Sama macam kitab kita ni. Sama macam kitab kita yang kita belajar ni, iaitu sanad yang bersambung, ya, perawi yang bin naqli adil, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan juga kurang sikit dhabitnya. Khaffa, kurang sikit dhabitnya, dan juga sanadnya bersambung sehingga akhir hayat, hingga akhir sanad, dan tidak ada syadz dan tidak ada illah.
Itu definisi hadis hasan yang dipilih oleh para ulama mutaakhirin. Ya, ulama mutaakhirin. Jadi macam tu. Baik. Okey, kita tengok muka surat 68. Perbezaan sahih dan hasan. Perbezaan di antara hadis sahih dan hadis hasan iaitu perawi hasan kurang kedabitannya seperti mana kita sebut tadi ni. Sementara perawi sahih adalah sempurna ketepatan dan ingatan, yakni kamil dhab. Kamil dhab. Sempurna ingatannya. Baik. Tuan-tuan tengoklah rajah tu dia sama saja hadis hasan ni, cuma dia berbeza dari sudut qalilul dhabt. Hadis hasan ni qalil dhabt. Okey. Contohnya tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 68 dan 69. Ya. Okey. Berkaitan dengan hadis hasan juga. Dia kita masuk dalam sikit lagi. Berkaitan dengan hadis hasan ni juga. Hadis hasan ni okey, kejap saya tengok. Okey, hadis hasan. Baik. Kita masuk hadis hasan li dzatihi dulu, sekali baru kita masuk perbahasan ni sikit. Okey. Hadis hasan li dzatihi muka surat 70. Muka surat 70, bahagian-bahagian hadis hasan terbagi kepada dua. Hadis hasan terbagi kepada dua. Pertama, hasan li dzatihi, iaitu apabila hadis itu dikatakan hadis hasan secara mutlak tanpa sebarang syarat, maka ia bermaksud hasan li dzatihi. Ta'rif serta contoh bagi hasan li dzatihi ini telah diberikan dalam perbahasan sebelum ini di bawah tajuk hadis hasan. Jadi maknanya hadis hasan li dzatihi merujuk kepada hadis hasan mutlak, mana hasan yang kita sebut definisi tu, kurang dhabit tu. Kurang kedabitan tu. Itu bermaksud hadis hasan li dzatihi. Jangan duk pening-pening bala tuan-tuan. Senang saja. Itu saja maksud dia. Ya. Adapun kalau kita tengok, kalau kita lihat kepada apa maksud sebagian para ulama menggunakan perkataan hasan. Jadi hasan ni dia banyak sikit. Contohnya ada orang kata asahul atau ahsanu hadithin fil bab. Kan? Dia nak kata apa sebenarnya? Hasan ni dari sudut apa? Dia kata asahu ataupun yang paling sahih, yang paling terbaik hadis pada bab ini. Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak kata hadis ni hasan ke ataupun sebagainya? Ini disebut oleh para ulama seperti ungkapan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab ataupun nukilan-nukilan para ulama apabila menukilkan satu hadis. Sebagai contohnya hadis tentang tentang azab api neraka dan juga kelebihan syurga daripada an Ibn Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu thalathatu wahidatun fil jannah wa ithnani fin nar. Ini ila akhir hadis panjang. Bila habis saja hadis tu Abu Daud. Abu Daud dia selalu buat macam ni. Abu Daud dalam sunannya selalu sebut macam ni. Dia kata apa? Wa hadza asahu syai'in fihi ya'ni haditha Ibni Buraidah al-qudatu thalatha. Iaitu dalam erti kata yang lain asahu au ahsanu, sebaik-baik ataupun sesahih-sahih hadis pada bab ini iaitu hadis yang diriwayatkan Ibn Buraidah. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan jangan tuan-tuan pening kepala lah. Tuan-tuan lepas ni kalau tengok dalam Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, apabila dia menukilkan hal ini, ya, dia menyebut tentang pada bab ni hadis ni paling terbaik, ya, maka hadis ni terbaik pada makna pada bab itu saja, pada bab itu saja. Abu Daud selalu buat macam tu. Baik, adapun kalau kita tengok perbahasan berkaitan dengan ada juga para ulama menggunakan definisi hasan ni juga, bukan definisi, menggunakan istilah hasan ni juga dengan menyebut tentang sekejap saya tulis, saya sebut di sini melihat kepada nota saya, iaitu hasan sahih. Hasan sahih. Hasan sahih ni dia ada perbahasan khas. Ada juga dikatakan hasan sahih. Kan? Apa maksud hasan sahih? Hasan sahih ni selalunya digunakan oleh Al-Imam Tirmizi,
Ya, dalam sunannya banyak digunakan oleh Al-Imam Tirmizi, dan beliaulah di antara banyak menggunakan istilah-istilah yang barulah pada zamannya, iaitu hasan sahih, hasanul gharib, sahihul gharib, hasanun sahihun gharibun. Jadi banyak. Jadi apa maksud hasan gharib? Para ulama bahas di antaranya ialah iaitu berlakunya at-taraddud daripada tokoh tersebut apabila hadis tersebut diriwayatkan secara tafarrud. Diriwayatkan secara tafarrud dan dia kurang dari sudut kedhabitannya. Baik, maksudnya macam ni. Hasan sahih ni bermaksud satu ini di sisi Imam Tirmizi, ulama bahas. Apa maksud hasan sahih di sisi Imam Tirmizi? Pendapat pertama mengatakan bahawa ada dalam sanad tu ada seorang perawi dia dinilai tafarrud. Tafarrud ni kita sudah sebut, iaitu dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Ini di antara ciri-ciri yang hadis-hadis yang bermasalah. Ya, namun ya, dan sebahagian mengatakan bahawa kurang dhabitnya, dan sebahagian perawi yang lain iaitu dinilai sahih. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hasanun sahihun. Sebahagian bermaksud begitu. Adapun sebahagian mengatakan bahawa iaitu annahu hasanun 'inda ba'dihim wa sahihun 'inda akhirin. Dalam sanad tu ada yang dinilai sahih, dalam sanad yang lain ada yang dinilai hasan. Sebab tu para ulama menghukum hasanun sahih di si Imam Tirmizi maksudnya macam tu. Ya. Okey, lagi ada banyak lagi lah perbahasannya. Ada juga yang bermaksud bahawa at-taraddudu wa adamul jazam baina husnil hadithin wa sihhatihi. Ada juga yang memberi definisi hadis hasan ini menurut Imam Tirmizi, iaitu para ulama taraddud, khilaf untuk menetapkan wa adamul jazam. Tak ada satu keputusan yang mutlak berkaitan dengan satu hadis, sama ada hadis ini sahih ataupun hasan. Kita boleh faham tak tuan-tuan? Kita masuk dalam sikit ni pembahasan ni ya. Dia maknanya ulama dia taradud. Dia kata sagi kata ni kata hasan, ni kata sahih. Taradud, dia tidak ada satu makna kata wa adamul jazam. Sebab tu Imam At-Tirmizi dia gunakan istilah hasanun sahihun. Jadi maknanya banyaklah definisi yang dinukilkan oleh para ulama muhadditsin. Para ulama muhadditsin. Baik. أنه حسن لذاته صحيح أنه حسن لذاته وصحيح لغيره فله سنادا حسنات فأصبح صحيحا وهو حسن صحيح لكن هذا وحذف عطف وله سندا حسنات فأصبح. Sekejap tuan-tuan. أنه حسن لذاته والصحيح لغيره سندا. Okey, baik. Dan kalau kita tengok Profesor Dr. Syarah Qudah dia mengambil dia merajihkan yang dikatakan hasanun sahih di si Imam Tirmizi itu merujuk kepada annahu hasanun li dzatihi. Merujuk kepada makna hasan sahih. Minta maaf, merujuk kepada hasan li dzatihi. Merujuk kepada makna hasan li dzatihi. Iaitu kurang kedhabitannya. Ni Imam Tirmizi ini Syarah Qudah dia tarjih balik. Sebab banyak definisi kan. Jadi Imam Syarah Qudah dia tarjih balik. Dia kata ini pendapat yang dipilih olehnya. Wa hadha huwa ar-rajihu. Dan wa huwa qaulu aktsaril muhadditsin. Dan ini pendapat yang dipilih kebanyakan ulama muhadditsin, seperti dan ini juga wa huwa ma rajjahahu ustadzuna Dr. Nuruddin Atir dalam dalam memberikan komentar terhadap hadis hasan sahih. Dia berkata hadis hasan sahih. Baik, kemudian hasanun gharib. Tuan-tuan bisa dengar hadis hasan gharib. Apa maksud hadis hasan gharib? Kata ulama, hadis hasan gharib ini merujuk kepada berlaku khilaf dari sudut turuq ataupun sanadnya tu khilaf. Ya, ada yang mengatakan bahawa hadis ni ada sebahagian gharib dan ada sebahagian hasan. Jadi ia dinilai sebagai hasanun gharibun. Jadi ada sebahagian turuk ataupun sanad dinilai hasan dan ada turuk ataupun sanad yang lain dinilai gharib. Jadi Tirmizi kata hadis ni hasanun
gharibun. Begitu. Baik. Kalau berlaku kepada hadis sahihun gharib. Tadi hasan gharib. Mai pula Tirmizi kata sahih gharib. Mai ke mana pula dah? Sahih gharib ni merujuk kepada hadis sahih. Merujuk kepada hadis sahih. Okey, merujuk kepada hadis sahih. Wa hadha yani 'inda Tirmizi anna al-haditha hadithun gharibun walakinnahu sahihun. Bermaksud hadis ni hadis yang sahih. Namun sebahagian riwayat dinilai gharib. Benda tu istilah-istilah ni digunakan pakai oleh Imam Tirmizi. Tapi ulama-ulama mutaakhirin guna istilah ni, tak guna istilah ni. Cuma Imam Tirmizi dia guna istilah ni, ya. Banyak Imam Tirmizi lah guna istilah ni. Baik. Okey. Ada juga timbul persoalan. Ya. At-talazumu baina sihhati sanadi wa sihhatil matan. Adakah dilazimkan untuk apabila sanad itu sahih, maka matan juga sahih? Tuan-tuan bisa dengar tak? Kan ada sebahagian mengatakan bahawa isnaduhu sahih. Tapi dia tak habaq matan. Matan ni sahih ke tak? Kan? Cuma dia habaq isnaduhu sahih. Sebab tu kata ulama, at-talazumu baina sihhati sanadi wa sihhatil matan. Adakah dilazimkan kalau sanad itu sahih bermaksud matan pun sahih? Baik, para ulama, la talazuma bainahuma. Tidak dilazimkan. Tak semestinya. Belum tentu lagi. Kalau sanadnya sahih, belum tentu matanya sahih. Sebab tu kita kata bahawa merujuk kepada definisi tadi ni, definisi hadis sahih dan hadis hasan, iaitu hadis hasan dan hadis sahih itu tidak ada syadz dan tidak ada illah. Ya, tidak ada syadz dan tidak ada illah. Jadi maknanya kalau sanadnya semua perawi yang thiqah, namun matanya syadz, matanya ada illah, maka dia tidak menjadi hadis itu sahih. La talazuma bainahuma, ay la yalzamu min sihhati sanad sihhatil matan, farubbama kana sanad sahihan wa kana al-matan mu'allan. Seperti mana kata para ulama, seperti sanadnya sahih, elok sanadnya, tapi matanya bermasalah, ada illah, ada ilal, ada ilal, ala kecacatan. Itu tidak kita nak pukul semua. Kita kata hadis yang sahih. Sebab hari ni kan sebabkan daripada kita mudah sangat kan, kita tengok, ni sanad dia sahih. Memanglah. Sebab tu dalam pengkajian ilmu hadis ni, kita kena tengok sanad dan kena tengok matan. Matan tu pun selain daripada tidak ada syadz dan tidak ada illah, kena tengok juga kefahamannya pun kena betul. Sebab tu hadis ni tuan-tuan, masya-Allah, kalau kita pergi lebih mendalam ilmu hadis tuan-tuan, rupanya banyak benda lagi yang kita nak kena belajar kan. Banyak dalam ya, dia sangat. Sebab tu orang yang belajar ilmu hadis ni dia mudah dilabel lah. Minta maaf. Saya minum air sekejap. Bismillah. Dia mudah dilabel tuan-tuan. Orang belajar ilmu hadis ni dia mudah dilabelkan. Kan? Saya pun tak tahulah. Kan? Tapi nak buat macam mana kan? Dah ilmu dah sebut macam tu. Ilmu dah habaq macam tu, nak buat macam mana? Kita kena habaq ilmu lah. Sebab tu saya siapa-siapa pun apabila kita ta'assub dengan ilmu, kita ta'assub dengan ilmu, ekstrim dengan ilmu, ta'assub dengan ilmu, bukan kita ta'assub dengan tokoh. Jadi kita bebas. Bebas ni maknanya kita siapa pun kita boleh berkawan. Maknanya dalam arti kata lain, siapa yang kita cakap atas track ilmu, kalaulah mana-mana tokoh yang berada dalam track ilmu, kita akan bersama dengan dia. Jadi sebenarnya macam tu, kita nak kena bawa kepada ilmu ni. Masyarakat kita kena bagi ilmu pengetahuan supaya ilmu ini, dengan ilmu lah kita dapat dapat orang panggil mencerahkan kita punya minda kita dan juga pengetahuan kita. Baik. Kemudian ada sikit lagi kot perbahasan ni. Okey, kalau sekejap tuan-tuan. Baik. Kalau orang kata ala syartu syaikhan atau syartu ahaduhuma. Sahih, dia kata sahih juga.
sahih ala syartu syaikhan atau syartu ahaduhuma. Kita nak kata lagu mana? Bermaksud bahawa hadis sahih dan sahih itu menurut syarat asy-syaikhan. Syaikhan itu merujuk kepada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu. Begitu tuan-tuan sekalian. Ataupun au syaratu ahaduhuma, ataupun syarat di antara dua tokoh ulama ni. Mungkin hadis itu menepati syarat hadis sahih Bukhari, ataupun ada hadis itu dia menepati syarat hadis Imam Muslim. Macam tu. Jadi begitulah maknanya kalau kita tengok satu hadis tu ada istilah ulama dia gunakan sihhatus sanad ala syarat syakhan atau syaratul ahaduhuma, bermaksud merujuk kepada maksudnya begitu. Tetapi perbahasan itu pun kena tengok juga kan. Dia kata mengikut syarat syaikhan. Ada orang kritik balik macam Majmu' Az-Zawaid. Kan? Ada orang kata Majmu' Az-Zawaid ni merujuk kepada dia kata hadis ni menepati syarat-syarat syaikhan. Tapi bila kita kaji balik, tak menepati pun. Bukan kita kaji, ulama lain kaji lah. Ulama lain kaji, tak menepati pun syarat syaikhan. Jadi di situ sebenarnya ada perkembangan ilmu, mengkritik di antara para ulama. Jadi tak apalah, saja saya lontarkan kepada tuan-tuan supaya begitu dia punya berlaku polemik ataupun kita katakan bahawa perbahasan di kalangan para ilmuwan bagi ilmu hadis ni. Ala kulli hal. Secara kesimpulannya, muka surat 70 ni tuan-tuan. Hadis hasan li dzatihi itu merujuk kepada definisi hadis hasan mutlak. Yakni sama macam syarat hadis sahih namun kurang sikit dari sudut kedhabitannya. Itu pendapat definisi yang dipilih oleh para ulama muhaddisin. Okey, yang tu saja tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ialah hadis yang wujud pada sanadnya. Ya. Tidak tuan-tuan. Hadis hasan li ghairihi. Baik. Hadis hasan li ghairihi ialah hadis yang wujud pada sanadnya perawi yang tidak diketahui keadaan atau kedudukan yang sebenar. Maknanya hadis ni, hadis perawi tersebut tidak diketahui, orang tak kenal dia. Dinilai sebagai majhul. Ya, majhul, ya. Syaratnya dia bukanlah perawi yang banyak melakukan kesilapan dalam meriwayatkan hadis, bukan seseorang ditomah sebagai pendusta ataupun muttaham bil kadzib, dan hadis yang diriwayatkan juga hendaklah disokong oleh hadis yang lain. Jadi ini maksud hadis hasan li ghairihi. Para ulama mengatakan bahawa hadis hasan li ghairihi ini sebenarnya hadis sahih. Hadis dhaif yang ringan. Ia merujuk kepada hadis dhaif yang ringan. Jadi di antara syaratnya ialah perawi itu majhul. Okey, sebab tu kalau perawi itu, kalau kita tengok hadis tu dhaif, okey, janganlah cepat sangat dalam menghukum kan. Bila kata hadis tu dhaif, lepas tu perawi tu majhul, terus kita buang hadis tu. Jangan. Kita kena bersederhana. Jangan kita terlalu maknanya bermudah-mudah menolak hadis dhaif ni. Saya pun berpendapat begitu ya. Maknanya jangan tolak bermudah-mudah dan jangan terima bulat-bulat. Maknanya hadis dhaif, kalau perawi itu majhul, sabar, kena tengok dulu ada tak jalan lain. Kena tengok syawahid dan mutabah. Maksudnya kena tengok ada sanad lain yang menyokong tak hadis tu. Ada tak sanad lain yang majhul juga. Kalau hadis lain pun majhul juga ataupun disebut sebagai layin ke ataupun banyak sanad-sanad yang lemah ataupun dhaif yang ringan, yang banyak sanadnya, boleh naikkan hadis itu menjadi hadis hasan li ghairihi. Tapi syaratnya perawi tersebut tidak dihukumkan muttaham bil kadzib. Tidak dituduh berdusta. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Tuan-tuan sekalian. Baik. Okey, saya macam ni tuan-tuan. Rumah saya ni depa duk tebuk lagi, takut bunyi bising mengganggu kuliah. Saya takut tak ada nak habis perbahasan kita ni. Kalau kata mengganggu sangat, saya berhenti lah. Boleh ke minta izin?
Kalau mengganggu sangat sebab rumah saya tengah duk tebuk, ada urusan sikit. Jadi kalau kata mengganggu kuliah kita ni, kita terus kepada persoalan dan kita ni lah tangguh nah. Baik, begitu saja. Hadis hasan li ghairihi ini merujuk kepada hadis yang dhaif yang ringan, dan ringan itu apabila dicampurkan dalam pelbagai sanad dan juga banyak riwayat, ya, ia akan dinaikkan hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya bunyi lah tuan. Okey, hukum hadis hasan, iaitu hadis hasan ni hadis yang makbul, ya, dan boleh beramal dengannya, dan para fuqaha boleh menggunakan hadis-hadis ini menjadi hujah dan beramal, ya. Dan di antara kitab-kitab yang menjadi sumber utama bagi hadis hasan ni ialah Jami' Tirmizi oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dalam sunannya, Imam Nasa'i dalam sunannya, ya, Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Tuan muka surat 773. 773. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa dekat tu dulu kot. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf kepada teratak hadis kena berhenti awal sikit sebab ada gangguan, takut mengganggu kuliah kita ni. Kalau ada soalan, 1-2 soalan yang kita boleh ni, silakan. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Abdul Aziz daripada Pulau Pinang. Soalan saya Ustaz. Soalan saya, kadang-kadang kita pernah terdengarlah di surau atau masjid bila ada jamaah tabligh ni kan, dia gunakan kitab dia kan suka menyampaikan hadis-hadis yang daripada pada kita tak mau terima lah kitab tu, kitab yang dibacakan bayan ke atau apa tu kan, masa sesi dia orang menyampaikan hadis-hadis kan, yang itu macam tu juga ke Ustaz? Dia daripada hadis-hadis daif yang mungkin juga akan jadi hasan li ghairi. Ustaz faham maksud saya? Terima kasih. Betul. Terima kasih Tuan Aziz. Betul. Mungkin saya masukkan kitab hadis tu ialah kitab Fadail Amal, ya. Dan banyak kitab-kitab yang Jemaah Tabligh menggunakan hal itu. Saya katakan bahawa Fadail Amal ini seperti mana kita bahas bahawa Fadail Amal ialah hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan dalam bab agama, at-targhib wa tarhib, ancaman dan kelebihan. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan hal itu? Hadis dhaif boleh untuk kita dengar dalam bab fadail. Namun seperti mana kita sebut, nanti kita akan masuk pada bab hadis dhaif nanti. Ya, kita akan masuk lagi dalam apa hukum riwayatnya, apa hukum berhujah, apa hukum beramal. Cuma bila Tuan Aziz tanya saya, bukan bermaksud bahawa kita tak boleh dengar langsung fadail amal, boleh, ya. Namun dalam bab fadail, dalam kitab Fadail Amal tu, ya, kalau yang mendengar itu adalah orang yang dapat membedakan itu hadis yang maudhu', hadis yang terlalu berat dan hadis yang dhaif, saya kira tak ada masalah. Tapi yang saya risau bahawa orang yang mendengar itu adalah orang yang tidak ada asas, bahkan tidak ada asas dalam ilmu ulum hadis dan sebagainya, sehingga kan dia terima bulat-bulat apa yang ada dalam kitab Fadail Amal. Dan dalam kitab Fadail Amal itu bukan sekadar mengandungi hadis-hadis yang bersifat dhaif yang ringan, namun bersifat dhaif yang berat. Itu yang kita risau, Tak salah kalau Tuan Aziz dapat mengetahuinya, dapat beritahu hadis ni dhaif ringan. Maknanya kita boleh kita tahu bagaimana nak berinteraksi dengan hadis tersebut. Ya, kerana kita sudah bahas kalau hadis dhaif yang ringan itu, kalau ada sanad lain, kalau ada riwayat lain yang menyokong sanad tersebut, dia boleh menjadi hasan li ghairihi. Jadi syaratnya kita kena mengetahui. Baik, untuk berjaga-jaga, supaya kita ni nak beramal dengan agama kita, nak menghayati dengan agama kita, kan? Apa salahnya kita mengambil kitab-kitab yang lebih maknanya lebih selamat, lebih selamat. Dengan kitab, banyak lagi kitab yang kita bahawa yang boleh untuk kita baca, seperti kitab Riyadhus Salihin, ya, kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam Nawawi, ya, kitab apa lagi, ya, banyaklah, kitab Az-Zuhri Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Rajab Al-Hanbali Jamu' wal Hikam. Banyak lagi kitab-kitab yang maksudnya mengandungi hadis-hadis yang sahih,
yang makbul yang dalam hadis kita tersebut. Nah, ada pun fadhil amal seperti mana saya sebut tadi ni, betul lah Tuan Aziz, kita boleh, tapi boleh dengar tapi bukan bermaksud. Tapi kita risau takut yang mendengar itu tidak dapat membedakan mana tu hadis yang terlalu berat dan sebagainya. Kerana kadang-kadang hadis yang terlalu berat ni dia berlebih-lebihan dalam menceritakan sesuatu kelebihan. Dia berlebih-lebihan sampai sampai otak kita pun tak nak terima dan dia bercanggah dengan nafs yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Afwan Tuan Haji, sila. Tafadhal, ada lagi. Hadis ahad ni saya lupa betul nak respon ni. Nanti kita respon. Nanti saya kaji sikit lah. Pasal hadis ahad dalam bab akidah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sila. Okay. Saya Hashim dari Kajang. Nak tanya, mungkin Ustaz boleh huraikan lebih lanjut sikit pasal Hasan Sahih dari di sudut pemahaman Tirmizi, Imam Tirmizi. Boleh sebab ada kan orang perbezaan lah pendapat mengenai Hasan Sahih ni. Boleh Ustaz terangkan lebih lanjut? Okey, baik. Hadis Hasan Sahih seperti mana saya sebut tadi ni, Imam Tirmizi dia tidak meletakkan definisi khas berkaitan dengan hasanun sahihun. Dia tak ada kata ta'rif hasan sahih sekian. Tak ada. Cuma para ulama mutaakhirin, ulama-ulama setelah Imam Tirmizi, mereka mengkaji bagaimana metodologi Imam Tirmizi dalam meletakkan makna hadis hasan sahih ni. Ulama berbeza pendapat seperti yang saya sebut tadi ni. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa hadis hasan sahih merujuk kepada makna Imam Tirmizi, merujuk kepada makna hadis hasan li zatihi. Makna kurang kedabitannya. Ada yang faham begitu. Dan itu juga pendapat yang dipegang oleh Profesor Dr. Syarah Qudah dalam kitab dan Minhajul Hadis fi Ulumil Hadis. Pertama. Yang kedua, ada juga orang berpendapat bahawa apabila mengkaji tentang penggunaan hasan sahih oleh Imam Tirmizi, ada yang mengatakan bahawa annahu hasanun 'inda ba'dihim wa sahihun 'inda akhirin. Iaitu Imam Tirmizi dia menggabungkan dalam satu hadis ada sanad tu yang pertama dinilai sahih, sanad yang kedua dinilai hasan. Ada yang berpendapat begitu. Ya, ada yang berpendapat begitu dan macam tu yang Imam Tirmizi buat. Jadi para ulama mutaakhirin memberikan definisinya macam tu. Ya. Kemudian ada juga berpendapat bahawa hasanun sahih yang dimasukkan oleh Imam Tirmizi itu at-taraddudu wa adamul jazmi bainal husnil hadithi wa sihhatihi. Maknanya para ulama khilaf dalam menentukan, maknanya adamu jazam, tak ada ketepatan. Maknanya para ulama tak ada satu keputusan yang jazam, yang tuntas, yang nak bagi tahu bahawa hadis ni sahih ke hasan. Ini bincang tentang soal hasan dan sahih nah. Bukan dia kata sahih dan maudhu', bukan. Ini perbincangan berkaitan dengan sahih dan hasan. Jadi para ulama taraddud wa adamul jazam. Tak tahu nak pastikan di antara. Jadi para ulama bahas mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hasan dan sahih itu merujuk kepada makna ini. Jadi benda ni ialah pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Adapun saya melihat kepada tafsiran-tafsiran ini dan kita akan melihat kepada ulama-ulama mutaakhirin apa yang dimaksudkan dengan hasan sahih. Wallahu a'lam. Okey, bagaimana hukum? Waalaikumsalam Ustaz, apakah menurut Ustaz bagaimana hukum hadis baca Al-Kahfi pada malam atau hari Jumaat? Baik, kalau saya pernah, saya pun ingat lupa, nanti kalau lagi cantik saya kena pergi ke matan tersebut. Alhamdulillah, seingat saya berkaitan dengan hadis berkaitan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ni, sebenarnya hadis pun lemah. Hadis itu lemah. Namun ya, bukan bermaksud kita tak boleh membaca. Bacalah. Boleh membacanya. Ya, pada hari Jumaat. Berkaitan dengan hukum hadis surah Kahfi tu, baca surah Jumaat. Hadis itu lemah. Namun bukan bermaksud kita tak boleh untuk membacanya. Bolehlah membacanya.
Dan kalau tak salah saya, hadis itu hanyalah dhaif ringan saja. Dhaif ringan saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rosan dari Kuching. Boleh tanya satu soalan Ustaz? Sila tafadhal. Saya nak bertanya berkaitan dengan tu lah, kitab Kutubus Sittah. Kalau kita lihat kitab Imam Nasa'i, dia punya daif dia kurang lah, banyak. Kitab nombor 3 lah. Kalau kita tengok Sunan Abu Daud, dia ada bercampur juga daif. Ada juga Albani kata dua hadis tersebut palsu. Kalau Imam Tirmizi dia campur-campur lah berbagai. Jadi saya nak tanya ni berkaitan dengan kitab Abu Daud, Imam Abu Daud. Ada tokoh ni menyatakan bahawa kitab Abu Daud tu sebenarnya tak adalah daif, dia kata. Cuma penyusunan dia dari segi tajuk mungkin daif, tapi sebenarnya ada penguat, ada mutabaah ataupun penguat hadis pertama tu yang menyokong hadis yang paling terakhir dalam satu tajuk tu. Jadi hukum dia kebanyakannya memang hasan li ghairihi lah. Tu wallahualam tu saya nak tanya Ustaz. Dan saya ada tengok juga macam betul juga saya tengok tu. Cuma Albani ada mengklasifikasikan dua hadis palsu lah dalam kitab tersebut. Macam mana pendapat Ustaz dengan kitab Abu Daud tu? Okey, terima kasih. Soalan yang bersifat akademik. Saya tidak mengkaji secara mendalam sangatlah berkaitan dengan kitab Sunan Abu Daud ini. Cuma adalah beberapa buku yang saya tak terbaca lagi berkaitan dengan manhaj Abu Daud dalam penyusunan hadis beliau. Dia sebenarnya secara asasnya Kutubus Sittah itu bukan bermaksud semua hadis sahih. Bukan, ya. Masih lagi bukannya, maknanya masih lagi dibuka perbahasan berkaitan dengan penilaian satu hadis tersebut, sama ada hadis itu sahih ataupun tidak. Ya, namun kalau kita tengok seperti Al-Albani sebut begitu, maknanya kita kena lihatlah apa dia punya maksudnya. Dan saya tak tahu sangat berkaitan dengan Abu Daud ni, cuma berkaitan dengan kalau kita tengok Tarajimul Bab, ya, Tarajimul Bab oleh Al-Bukhari, mungkin kita boleh tengok Abu Daud pun begitu. Kita kena pergilah ke dalam manahij muhaddithin berkaitan dengan Abu Daud ya. Cuma saya teringat apabila menyebut tentang hadis usul mutabaah dan syawahid ni, berkaitan dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari sebagai contohnya, ya, hadis asal yang ada dalam Sahih Bukhari dalam satu bab itu ialah hadis yang menjadi pengujahan oleh Imam Bukhari. Dan hadis itu semestinya hadis yang sahih. Ya, namun hadis-hadis yang di bawahnya ialah hadis yang sebagai penyokong bagi hadis tersebut. Syawahid dan mutabaah bagi hadis tersebut. Sebab ada orang apabila dia mengkritik sesuatu kitab hadis, dia kata hadis dhaif Ustaz. Sabar dulu, tengok manhaj dia macam mana. Sebab tu betapa pentingnya macam Tuan Roslan tadi ni, dia melihat kepada manhaj Abu Daud dalam penyusunan hadis. Jadi saya kalau tanya saya secara jujurnya, saya tak mendalami sangat berkaitan dengan ya mungkin istilah-istilah oleh Abu Daud ataupun manhaj Abu Daud. Mungkin kalau kita nak bincang, mungkin kena bagi masa kepada saya untuk kita buat satu kelas khas berkaitan dengan manhaj penulisan Abu Daud dalam sunannya. Kita kena pergi satu-satulah, saya kena study dulu, saya kena tengok dulu dan sebagainya. Macam itulah. Tapi secara umumnya saya boleh jawab macam itulah. Maknanya setiap kitab ni dia ada manhaj dia. Dia ada metodologinya dalam penyusunan hadis. Kita tak boleh nak pukul sama rata. Ya, kita tak boleh nak pukul sama rata ataupun kita nak kita mentaifkan sia-sian. Padahal benda tu mungkin ia menjadi syawahid. Kan? Ia menjadi syawahid maknanya menjadi penyokong kepada hadis yang asal. Begitu. Jadi kita kena tengok balik. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan Sunan Abu Daud ni mesti kita kena pergi lagi ni. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalam, ya sila. Saya menggunakan apps semak hadis ni untuk membantu saya lah untuk semak hadis. Lepas tu saya nak tanya Ustaz lah, adakah boleh kita guna apps ni ataupun
Sebab tadi saya dengar Ustaz kata membaca surah Al-Kahfi malam Jumaat tu hadisnya daif ringan. Tapi dalam komentar dalam apps ni dia kata sangat lemah. Jadi saya nak tahu macam mana saya nak refer pada apps ni ataupun macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey, baik, sama-sama. Terima kasih. Okey, fokus kepada kalau persoalan berkaitan dengan hadis surah Al-Kahfi tu, seingat saya hadis tu dhaif, tapi nak check balik lah. Kena check balik sama ada dhaif tu ringan ataupun berat. Tapi seingat saya memang hadis dhaif, bukan hadis yang sahih. Begitu. Cuma dhaif berat dan ringan kena check balik apa ulama memberikan komentar tu. Kalau mungkin lagi lepas kuliah lagi saya akan berikan komentar sedikit berkaitan dengan hukum hadis berkaitan dengan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Nanti tengok dalam grup. Saya pun ingat saya bukan hafal semua hadis. Cuma saya ingat begitu je perbahasan. Tak apa, nanti saya akan pergi ke situ. Yang kedua berkaitan dengan boleh tak guna web seperti web semak hadis dan sebagainya. Saya kira boleh. Untuk orang awam, untuk memudahkan urusan, untuk kita cek. Saya rasa bahawa itu salah satu sumbangan orang tokoh-tokoh agama kita, sarjana Islam kita dalam memudahkan orang awam untuk cek ataupun mentakhris sesuatu hadis secara cepat. Saya rasa boleh. Adapun kalau kita kata betul macam tak percaya ni. Kalau tak percaya, rujuk kepada ahlinya. Ataupun tanya ustaz sekian-sekian, dia pergi mungkin dia mungkin dia pergi lebih mendalam berkaitan dengan takhrij ataupun dirasat asanid. Mungkin dia pergi akan bincang lagi mendalam sikit apa ilal yang berlaku. Tapi kalau macam web ini dia hanya memberi kesimpulan saja. Hanya memberi kesimpulan hukum bagi satu hadis saja. Boleh tanya saya boleh terbut tak? Boleh. Tapi kalau kata kita bahawa nak lagi perbahasan lebih mendalam, mestilah kita kena belajar dalam perbahasan khas berkaitan dengan takhrij hadis ataupun dirasat asanid ataupun berkaitan kita tengok perbahasan berkaitan dengan tersebut. Jadi dan ada web yang sebenarnya kalau ustaz-ustaz kalau tanya saya pun kalau nak cepat, okey, saya akan merujuk kepada web yang dipercayai saja. Kan kadang-kadang kita kalut, bukannya kita ada masa yang panjang untuk cek satu hadis secara mendalam. Betul tak tuan-tuan? Bukan ada satu masa. Nak takhrij hadis pun dia ada takhrij yang ringkas, takhrij yang mutawasit dan takhrij yang muwasak. Takhrij yang muwasak tuan-tuan, satu hadis tu berpuluh muka surat. Tu dia. Maknanya ada masa kalau kita nak buat macam tu. Begitu juga takhrij mutawasit. Takhrij yang sederhana pun berbelas muka surat. Takhrij ringkas pun teruk dah. Tuan-tuan, saya nak dalam sesi masa saya, nak takhrij satu hadis pun demam saya, tuan-tuan. Demam. Sebab kita nak cek sanad tu teruk. Cuma bagi orang awam, untuk kita pastikan, kita melihat kepada web yang boleh dipercayai. Saya setuju dengan pergi ke semak hadis tu. Dan seperti web seperti Dora.net, seperti Al-Aluka, seperti apa lagi Banyak berkaitan dengan web yang boleh kita mempercayainya. Dan kalau kita, minta maaf tuan-tuan, saya punya bateri pun nak habis. Sekejap. Ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan saya nak pasang elektrik. Ada. Kejap. Saya pasang ni plug sekejap. Okey, silakan. Tafadhal kalau ada soalan. Boleh terjawab ke Tuan Noh? Boleh Ustaz, sebab saya pun sedang meneliti banyak lagi lah site dan juga belajar dengan Ustaz juga lah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Barakallahu fiik. Ada soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya sikit pasal selawat
Jibril ni, setahu Ustaz dia sahih ke ataupun ataupun macam mana ke? Selawat Jibril, tak apa. Nanti saya ambil note lah nah. Selawat Jibril dengan hadis berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hadis berkaitan dengan kelebihan membaca surah Kahfi. Cuba saya ambil note nanti insya-Allah. Nanti saya akan berespon dalam apa panggil? Dalam grup kita nah. Minta maaf. Baik Ustaz. Saya tanya ni Sandi Firmansyah ni, dia tanya hadis baca Kahfi dihukum sahih oleh Al-Albani. Hadis baca surah Al-Kahfi dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani. Okey, tak apa. Saya kita akan bincang dalam grup WhatsApp. Insya-Allah saya akan respon berkaitan dengan baca surah Al-Kahfi nah. Okey, Abu Adam tanya soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Boleh Ustaz cerita sikit siapakah Syekh Al-Albani dan siapa gurunya? Syekh Al-Albani seorang tokoh ulama hadis. Ya, jangan kita apabila menilai seorang tokoh, jangan kita melihat kepada orang yang tak suka kepada dia saja. Ya, kita kena tengok orang yang suka dekat dia, orang yang tak suka dekat dia, kena tengok semua. Kena kaji semua. Ya, apa hujahannya, apa alasannya, dan dikatakan bahawa beliau tidak berguru, bolehlah kita kata bahawa dia tidak berguru ya. Dia duduk di perpustakaan, dia membaca, dia kritik, dia tulis buku dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita kena tengok dia punya argumentasinya. Kita kena tengok dia punya alasannya. Ya, iyalah kita bolehlah petikai kata dia tak ada guru dan sebagainya. Kan? Hatta kalau hari ni kalau ada guru pun mengajak merapu juga. Contohnya kan. Kan contohnya hari ni kan. Dia kata sikit-sikit berguru, bersanad dan sebagainya. Tengok-tengok mengajak, ke laut juga. Jadi ya guru penting untuk kita mendapat satu ilmu sangat penting. Namun yang paling penting adalah argumentasi ataupun hujahan beliau sama ada sama ada tepat dengan disebut ilmu ataupun sebaliknya. Dan kalau nak tanya tentang Rasulullah Al-Albani, saya kira bahawa dia antara salah seorang scholars sarjana dalam bidang hadis, dan kita kena ambil perhatian terhadap komentar beliau. Kena ambil perhatian. Bukan maksud kena terima semua, tapi kena ambil perhatian sebab dia pun di antara tokoh ulama hadis yang sebab banyak tesis PhD, master. Kalau kita nak tengok takhrij hadis, kita akan tengok juga Albani kata apa. Maknanya penting beliau. Penting. Dia memang tak kira siapa. Dia memang ibai. Mana yang tak kenal dia memang balun. Ni prinsip Albani. Sebab tu dia ada minta maaf saya sebut, dia ada pentaksub dia sendiri. Sehingga orang kata Al-Imam Al-Albani. Yalah, kita boleh sebutlah. Kita boleh hormat. Itu di antara salah satu manhaj dan di antara salah satu metod. Namun Khazanah Islam bukan dia seorang saja. Ada juga Al-Arnaud, ada juga Ahmad Syakir, ada juga Nuruddin Atir, ada juga Mullah Ali Qari, dan ada lagi tokoh-tokoh yang lain yang kita jadikan semua ini salah satu khazanah dalam Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, sila. Sedia maklum Ustaz, kalau bulan Rejab ni selalunya Ustaz-Ustaz akan membaca doa tu lah Ustaz. Tapi kalau macam mana, kalau setengah asatizah ni dia kaitkan dengan doa Rejab ni lah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sedangkan hadis tu biasa saya cek dalam Irsyad Al-Fatwa Mufti Wilayah, hadis tu terlalu dhaif. Cuma yang As-Suyuti kata lemah. Tu macam mana Ustaz? Di segi matan tu, matan dia tu kalau kita tak sabitkan dengan Nabi, boleh kita baca untuk diri kita sendiri. Dan satu lagi yang mengatakan hadis satu lagi yang mengatakan Rejab ni bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan ni bulan umatku. Ustaz bagi pencerahan sikit lah. Okey, secara asasnya bila masuk bulan Rejab ni, ya tidak ada nas secara khusus yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan tertentu pada bulan Rejab. Tidak ada. Kalau ada, hadis itu memang batil, memang bermasalah. Tidak ada. Al-Ibnu Jauzi sebut al-mawdu'at, memang tidak ada.
Adapun bulan Rajab ni termasuk pada bulan haram. Itu saja. Cuma tidak ada satu kelebihan khas, satu ibadat khas yang ada pada bulan Rajab. Tidak ada. Puasa kah Rajab, solat sunat kah Rajab, tidak ada. Cuma pada bulan ini, Rajab ini termasuk bulan haram yang Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyakkan amalan pada bulan tersebut. Itu saja. Tidak ada hadis-hadis yang, sebab tu Al-Qardawi dan selain yang menyebut tentang tidak ada satu hadis-hadis kelebihan tentang Rajab yang saya sebut tadi ni. Siapa puasa bulan Rajab akan masuk dalam sungai Rajab dan sebagainya, macam-macam. Jadi hadis-hadis seperti ini sepatutnya kita perlu hindarinya, pertama. Yang kedua berkaitan dengan doa. Doa ni seperti mana kita sudah bahas pada pertemuan yang lepas. Doa ni konsepnya luas. Bukan bermaksud bahawa doa itu yang tidak terkandung dalam hadis Nabi bermaksud kita tak boleh berdoa. Boleh. Namun doa tersebut tidaklah bercanggah dengan usul-usul agama. Itu saja. Dan semestinya doa yang terbaik adalah doa yang datang daripada Nabi SAW. Adapun hadis itu seperti bulan Rajab, bulan Allah dan sebagainya, itu hadis yang batil, yang tidak ada asasnya, dan jangan kita riwayatkan ataupun ustaz-ustaz kita ni kena hati-hati dalam menukilkan hadis-hadis yang seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun Allahumma barakna fi Rajab wa Sya'ban, nanti kita cek balik. Kalau hadis tu mufti wilayah persekutuan pun saya kira bahawa boleh maknanya saya kira bahawa kalau tanya saya boleh untuk kita gunakan untuk sebagai satu reference ataupun rujukan kita. Boleh ya. Untuk orang awam boleh guna pakai untuk mufti wilayah persekutuan punya web. Saya kira bahawa sangat baik, sangat brilliant dia punya web tersebut. Wallahu a'lam. Tapi kalau komentar mengatakan bahawa ulama kata batil, As-Suyuti kata lemah, saya kira bahawa benda tu, sebab itulah saya banyak kali saya sebut, kita kena tengok As-Suyuti kata lemah tu sebab apa. Itu kalau kita pergi ke munaqashah dalalah lah, maksudnya perbincangan dalil. Kalau kita pergi lebih mendalam. Kalau hanya kita berpada dengan Imam Suyuti kata lemah, itu tak nampak macam kita belajar lah. Maksudnya ialah hanya sekadar begitu saja. Tapi orang belajar ni dia pergi dalam sikit. Dia kena tengok lemah sebab apa? Sebab ada ulama kata batil. Ya. Ada ulama kata batil. Ya. Imam Suyuti kata lemah. Kita kena tengok ujah lemah tu sebab apa? Jadi kita kena tengok. Tapi kalau hanya sekadar kita kata Imam Suyuti kata lemah, kita boleh pakai, mungkin satu lapis sajalah. Mungkin sebab kita ni kena berkembang, ilmu ni semakin kena tambah. Perbahasan ilmu ni semakin berkembang. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, yang ulas ni selalunya bukan orang awam macam kami ni Ustaz. Yang ulasnya masalah asatizah yang berceramah, yang pengkuliah di surau. Dia kata, saya kata lemah, boleh pakai lah. Kami nak jawab apa Ustaz? Senyap je lah. Tapi macam itulah saya sebut. Macam itulah. Kadang-kadang asatizah ni pun kadang-kadang dia bukannya mendalami sesuatu bidang tersebut secara mendalam. Dia hanya taklid kepada ulama-ulama tu saja kan. Sebab itulah saya teringat Imam Ibn Jauzi pernah sebut dalam Talbisul Iblis. Dia pernah menyebut tentang satu bab berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap golongan-golongan fuqaha. Ini sebut Ibn Jauzi. Fuqaha ni dia tak melihat kepada nas yang utama, sumber. Dia tengok kepada ara'. Dia tengok kepada pendapat-pendapat fuqaha saja. Dia tak melihat kepada sumber hukum tu, Quran hadis. Dia tengok pada ara'-ara' dan dia tenggelam dengan ara' dia. Ara' ni maksudnya pendapat-pendapat. Dia kata, ulama kata sekian, ulama kata sekian, kenapa? Tak boleh. Nampak. Kita pergi kepada sumber. Kita tengok kepada alasannya. Kita tengok kepada pengujahannya. Bukan tengok kepada kawan ni kata sekian-sekian dan kita berpada dengan hal itu. Jadi saya kira bahawa itu satu lapisan lah. Dia tak mendalam sangat. Jadi kita bila kita tolabul ilm, kita belajar, kita kena lebih mendalam sikit, kita tengok apa ujahan Imam Suyuti dan sebagainya. Adapun kalau asatizah ni macam-macam tuan-tuan. Tuan Basir pun tahu macam-macam jenis asatizah ada di Malaysia ni yang mempromosi benda-benda yang merapu pun ramai juga. Ustaz-ustaz kita juga kan. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita kena sentiasa memperbanyakkan ataupun meningkatkan ilmu pengetahuan talabul ilm. Wallahu a'lam.
Saya nak tanya tuan-tuan jelas ke saya respon ni sebab rumah saya duduk tebuk. Duduk Jelas. bunyi apa punya gerudi tu. Jelas kan? Dengar apa Okey, jelas. Ustaz? Dengar suara Ustaz je lah. Oh ya ke? Okey. Saya memang Dengar duduk tebuk Ustaz, rumah tu dia ganggu lah. Okey. Tak apa, silakan. Kalau ada lagi silakan. Ustaz, satu last question Ustaz. Sila, tafadhal. Kalau kita macam saya ni juga murid belajar hadis jugalah. Jadi kalau kita baca satu hadis, lepas tu kita lihat ada banyak huraian ulama yang muktabar lah, ulama yang mana yang mereka membahaskan hadis itu, ada yang mengatakan bahawa yang ini hasan, hadis ni hasan. Ulama lain juga yang memang pakar, tapi dia kata ini, dia kata lemah. Satu lagi kata daif, kata dia kan. Jadi macam kita bagi orang awam Ustaz, adakah kita kena buat pilihan ataupun kita tengok yang macam mana yang Ustaz biasa buat lah, kita ambil yang paling kuat pada pendapat kita. Begitu. Jadi apa pendapat Ustaz? Okey, terima kasih soalan yang baik ya. Okey, dia macam ni ya. Pertama sekali, apabila kita melihat satu hadis tu ada banyak pendapat, ada ulama yang cakap dia pun scholars, sarjana, pakar dalam bidang tersebut. Kita kena tengok, sebab tu berulang kali saya sebut bahawa kita kena tengok hujahan dia. Ini kepada orang yang talabul ilm, bukan orang awam. Orang awam mungkin dia tak faham ya. Tapi orang yang belajar ilmu hadis ni, talabul ilm, orang yang mengkaji hadis, dia cuba untuk memahami. Dia tengok perbahasan dia. Kalau dia tengok perbahasan berkaitan dengan yang mensahihkan itu ialah, pertama sekali mestilah kita tengok siapa yang cakap. Kalau yang cakap itu Amirul Mukminin fil hadis seperti Bukhari ya dan selainnya, tokoh-tokoh ulama hadis seperti Amirul Mukminin fil hadis seperti Al-Hafiz dan sebagainya, maka kena berikan dia punya kedudukannya yang tinggi. Ya, bukan orang biasa-biasa ya. Adapun sekarang ulama-ulama yang dia hanya cebisan bagi ilmu hadis, dia kecenderungannya bidang fiqh tapi dia ada juga ilmu hadis. Jadi kalau nak banding dengan komentar Amirul Mukminin fil hadis, maka kita kena dahuluilah Amirul Mukminin fil hadis kerana dia lebih alim dan ahli dalam bidang tersebut. Pertama. Yang kedua, kalau kita tengok yang mendhaif tersebut ialah sarjana, sama ranking, namun dia punya al-jarhu, dia punya kritikan itu kritikan yang tak jelas. Berbanding dengan pujian at-ta'dil ataupun at-tawthiq yang lebih jelas. Hendaklah kita mendahului, sebagian ulama mentakdim ta'dil yang lebih jelas. Nanti dia tak ada dalam perbahasan ulah ni, dia ada dalam perbahasan dia sebut ilmu al-jarhu wa ta'dil. Tentu kena belajar ilmu tu nanti. Nanti kalau ada kesempatan lah. Kita belajar ulum hadis. Dia ada satu ilmu lain dalam ilmu hadis sebut al-jarhu wa ta'dil. Maknanya tingkatan-tingkatan syarah ni, tingkatan-tingkatan para ulama mencarah dan menta'dil sesuatu perawi. Kalau kita jumpa seorang perawi yang lebih jelas dia punya ta'dil dan tawthiqnya ataupun membenarkan perawi tersebut dengan jarhu yang samar-samar, yang dia hanya sekadar kata dhaif saja, kita kena dahului ta'dil ataupun tawthiq yang lebih jelas. Adapun kalaulah tawthiq itu dia hanya sebut bahawa thiqah, adil, begitu saja, namun dijarhu, dikritik oleh ulama yang setanding dengannya dengan jarhu yang jelas, yang sarih, yang jelas, kita kena dahului kritikan yang jelas itu berbanding dengan tawthiq yang umum, yang bersifat umum. Tentu nanti kita tengoklah istilah-istilah yang digunakan pakai oleh para ulama. Ada satu kitab yang disusun oleh Syekh Nuruddin Atir ketika mana dia mengkaji tentang manhaj kritikan Imam Az-Zahabi. Imam Nuruddin Atir, Syekh Nuruddin Atir dia susun apa kriteria ajru wa ta'dil yang disebut oleh para ulama muhaddithin. Nanti dia bukan mungkin saya abang secara umum begitu saja. Secara begitu saja. Wallahu a'lam. Tuan Noh dapat ke jawapan daripada saya? Jelas tak jelas. Saya nampaklah. Sebab saya baca banyak dan ikuti banyak syarahan daripada pakar hadis ni. Jadi saya melihat mereka ada kepelbagaian, tapi ada hujahlah mereka sebut macam mana Ustaz sebutlah, maknanya melihat mana yang paling clear dan tidak bercanggah ke ataupun yang terlalu umum ke, begitulah. Terima kasih Ustaz. Betul. Terima kasih. Okey.
Ustaz, Sila tafadhal. Ustaz, nanti Ustaz boleh kongsi tak dalam grup ni secara tulisan ke, secara jawapan ke, status hadis tentang membaca bismillah selepas selepas solat. Kan banyak dibacakan di surau-surau ni. Dia katakan majoriti lah di Malaysia ni Ustaz. Dia pergi mana-mana surau pun macam tu baca bismillah. Sebab kata hadis tentang baca bismillah ni, saya sebut nama satu tokoh kita ni, Dr. Hafiz Syahroni. Dia bila hadis ni, dia mengatakan hadis ni dhaif ringan. Ustaz boleh bagi komentar sikit lah tentang ni, sebab saya tengok dalam kitab-kitab yang saya faham lah, dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab, tengok dalam Fiqh Bulughul Maram Dr. Muhyiddin ni yang kat Kelantan tu, mengatakan tak ada hadis ni, hadis berat lah, dhaif berat. Daripada tengok kitab-kitab yang besar ni lah, yang saya faham lah bagi diri saya. Ustaz boleh bagi komentar sikit lah. Kalau tak boleh bagi dalam ni pun dan tulisan. Maksudnya Maksud hadis status hadis tentang membaca bismillah tu. selepas solat. Selepas solat. Sebagai contoh satu lagi, kita baca selepas istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tapi tambahan tu yang lain tu pun, yang ni soalan kedua tak? Ada juga disebut dalam fiqh Islam wa adillatu. Jilid yang kedua. Dan Dr. Wahbu Zahli. Tapi dia punya rujukan tu dia tak tunjuk. Dua soalan tu sana. Rujukan. Dia ada bagi satu hadis yang pertama, Allah mantas salam tu hadis yang riwayat apa? Saya ingat Sauban lah. Saya ingat. Yang kedua tu dia bagi Allah mantas salam wa minkas salam, ada tambahan sikit-sikit macam dibaca oleh sebahagian besar lah ni, tapi dia tidak ada komentar. Nanti Ustaz Baik. Okey, nanti saya cek balik. Okay, terima kasih Tuan Basir. Nanti saya cek balik berkaitan dengan hadis berkaitan dengan membaca bismillah selepas solat dan istighfar kan 3 kali selepas Allahumma salam. Nanti kita cek balik berkaitan dengan hal tersebut. Sebenarnya bagi pendapat saya lah, zikir selepas solat ni sebenarnya benda ni khilaf. Benda khilaf di kalangan para fuqaha dan para ulama, ya. Dan kalau tanya saya, kalau khilaf itu hanya berkisar tentang khilaf mu'tabarah. Khilaf yang mu'tabar ni makna khilaf yang di kalangan ulama-ulama besar, ya. Khilaf yang terkenal, bukan khilaf yang furu', Benar khilaf yang mu'tabarah, khilaf yang sangat terkenal, yang ada hujah-hujahannya. Saya kira bahawa bagi saya, ya, saya tak terlalu keras. Maknanya silakan melainkan kalau ia bercanggah dengan maknanya dengan larangan daripada Nabi SAW dan sebagainya. Seperti mana yang kita sebut tentang tentang kenduri arwah dan sebagainya. Itu memang nas yang bercanggah dengan ni. Sepatutnya kita kena hal itu kena ni lah. Tak apa. Cuma saya nak sebut bahawa berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan hal tersebut, kita kena hadis tersebut nanti kita akan cek sama ada statusnya saya tak boleh. Cuma bila kita belajar ni, kita sebagai thalabul ilm, kita nak cari apa yang Nabi buat itu lebih baik lah, lebih terbaik lah, lebih bagus lah. Lebih selamat lah, sebab apa yang Nabi buat tu semestinya memang hal itu tidak mestinya ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, berpandukan hadis Nabi SAW. Jadi orang yang belajar mesti dia akan berpandukan kepada nas yang jelas, kan. Dia tidak mentakwil sesuka hatinya dengan takwilan yang baik dan sebagainya. Jadi saya kira adapun secara asasnya, kalaulah ia bersifat khilaf mu'tabarah, saya kira bahawa kalau tanya pendapat saya, mungkin saya ni duduk Kedah saya cakap macam ni kot, kan. Tapi kalau saya duduk kat Kuala Lumpur, tak tahu saya cakap macam mana, kan. Tapi saya duduk Kedah saya cakap macam ni lah, kan. Kita kena khilaf, maknanya kena raikan jika sekiranya perbahasan itu masih lagi dalam ruang lingkup khilaf mu'tabarah, ada hujahan nasnya. Tapi kalau teruk sangat, ini memang kita kena lawan lah. Teruk sangat tu maksudnya pergi Gunung Jerai, masuk Gunung Jerai, keluar dekat Indonesia, itu memang kita kena lawan lah. Yang tu memang kita kena lawan. Mandi safar, ni memang kita kena lawan. Itu memang jelas berkaitan dengan bercanggah dengan dan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Daripada Kamal sini, saya duduk di Ipoh. Ya tuan, ya silakan. Dan lebih kurang tahun 2019 sampai tahun 2018 sampai 2020 sebelum PKP, saya ada ikut kelas hadis Maulana Hadi. Maulana Hadi. Maulana Hadi bin Abdul Yaakob di Darul Ulum di Jertih. Jertih tahu nama Pahang Jertih ni dia pondok dia di Kampung Lakluk. Lakluk ni betul-betul sempadan antara Kelantan dengan Terengganu. Okey, Dan silakan. dia menggunakan kitab Jami'ul Usul yang dia buat pula Majmul Usul. Majmu' Tapi Usul. dia dan lepas tu saya ikut kelas-kelas hadis Maulana Asri. Dan kedua dia orang ni banyak belajar di India lah. Jadi kalau boleh saya nak tanya je lah, bukan kata nak klasifikasikan, tapi sekarang ni kalau kita katakan yang pakar-pakar hadis ni, selain daripada kata Dr. Dr. Mazhar. Boleh katakan yang pakar hadis sekarang ni yang di Malaysia sekarang ni mungkin Maulana Asri dengan Maulana Hadi. Kalau kita kata nak bagi macam satu yang loose lah, definisi yang loose. Macam mana kalau pendapat Ustaz tu? Soalannya Ustaz? Soalannya Tuan Kamal? Soalannya? Bolehkah kita macam kita nisbahkan Maulana Asri, Maulana Hadi dengan Dr. Mazhar sebagai macam pakar-pakar hadis contemporary di Malaysia lah. Okey. Kita boleh berpegang. Ya saya. Ini lulus je lah sebagai perbincangan akademik. Bukan jadi macam satu kita nak taksub ke tidak lah. Ya. Okey, terima kasih Tuan Kamal. Saya dia sebab kalau dia sebab bila tanya orang ni, bila tanya saya jawapan dia macam lain. Kalau tanya orang lain, tanya jawapan dia macam lain. Sebab kecenderungan orang ni dia tak sama kan. Ada kecenderungan yang tak sama macam Maulana Asri, tak sama macam Dr. Mazhar, Dr. Rora, Maulana Hadi. Saya pun tak pasti Maulana Hadi yang mana. Dan selainnya. Dan kalau tanya pasal Dr. Khafid dan Abdullah Jalil dan tokoh-tokoh yang lain, mungkin kecenderungan pun berbeza, mungkin cara respon pun berbeza. Cuma secara asasnya kalau tanya saya, kita sebagai penutur ilmu, kita kena tengok semua. Ni kalau tanya saya lah, kalau tanya orang lain tak tahu, orang lain pula akan sebut benda lain. Tapi kalau tanya saya akan tengok semua. Apa yang Dr. Rora jawab, saya akan tengok Ustaz Nazrul Nasir jawab. Kan? Kalau Ustaz Nazrul jawab, saya akan tengok Ustaz Khafid Sarani jawab. Kan? Saya akan tengok semua. Yang dikatakan Ustaz Sanusi, Dr. Omar Muhammad Nur. Ini tokoh-tokoh hadis hari ni yang mungkin maknanya dah semakin meningkat namanya di Malaysia. Maulana Asri semestinya, Maulana Fakhrozi di Darul Al-Kautsar di Perak. Jadi bagi saya kita kena tengok kita kena tengok apa hujahan-hujahan mereka lah kan. Kalau hujahan mereka itu kena dengan qawaidul ilm, kita kena bersamalah. Tapi kalau hujahan itu bercanggah dengan qawaidul ilm, disiplin ilmu yang kita belajar ni, disiplin ilmu hadis, disiplin ilmu jarh wa ta'dil, disiplin ilmu ulum hadis, maka saya kira bahawa benda tu kita tak bersamalah. Tapi yang duk tengok, yang duk menjaga tentang autentisiti, kefahaman hadis dan sebagainya, saya duk tengok tokoh-tokoh yang tuan sebut tadi ni memang berada dalam ranking yang atas lah.
Dr. Asrinya, Maulana apa Asrinya itu memang saya kira bahawa alim dan orang yang memang dalam bidang dia. Kita kena hormat dari sudut kesarjanaan mereka kan. Adapun ada orang yang tak cenderung kat Dr. Mazhar, manhaj Maulana Asri, saya kira bahawa biarlah kecenderungan orang ni, kita tak boleh nak paksa kan. Kita tak nak paksa, hang kena ikut cara aku. Mana boleh. Kan? Mungkin dia tak sampai lagi kepahamannya, mungkin kena ada perbahasan, munaqashah ilmu supaya mindanya boleh terbuka dan sebagainya. Wallahu alam. Dan kalau tanya saya, prinsip saya ialah saya tengok semua. Berkaitan dengan isu, berkaitan dengan hadis. Dulu ni pernah isu menjadi polemik antara hadis tentang Dr. Rozaimi dengan Ustaz Nazrul Nasir. Berkaitan dengan hadis Allahumma salli ala Muhammad yang Nabi syahwat tu. Hadis tentang Nabi syahwat. Jadi saya tengok dulu, saya mengkaji. Dan saya dapat ilmu, alhamdulillah. Saya dapat ilmu, saya dapat. Jadi dan semestinya kecenderungan kita itu kita yang pilih, dan kita gunakan akal yang waras ini untuk kita mempertimbangkan mana yang terbaik untuk kita memahami nas agama kita ni. Wallahu a'lam. Dapat dah jawapan Tuan Kamal. Kau please safe. Bukan, ini sekadar perbincangan akademik. Okey. Pasal pada bulan lepas saya ada pergi ke masjid di Shah Alam. Ya. Ada satu macam daurah satu hari tentang hadis akbar. Thunaiyah. Dan yang mensyarahkannya ialah Maulana Husin Kadir. Lepas tu dia dibantu oleh yang kata Syekh Nazrul ni dengan Maulana Ehsan. Jadi pada saya Maulana Husin Kadir ni pun setakat ni lah yang saya yang jahil ni, seorang yang agak dalam ilmu dia tentang hadis. Jadi bila dia ambil Syekh Nazrul tu sebagai seorang yang boleh mensyarahkan tentang hadis thunaiyat ni, jadi pada saya ada macam, kalau dalam bahasa Inggerisnya ada sedikit weightage lah pada Syekh Nazrul ni. Walaupun saya tengok dalam banyak juga kuliah ceramah dia tu, dia ada kritis yang tajam pada apa yang disebut sebagai Wahabi. Jadi itu je lah. Ini sebagai kita nak tahu, bukan nak kritik, pasal saya pun tak ada langsung taraf nak kata orang tu betul ataupun tidak, tapi daripada yang sedikit sebanyak yang saya belajar daripada Maulana Asri, Maulana Hadi, itulah yang saya tahulah dengan bacaan saya yang lain lah. Okey, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Tuan Kamal atas saya pernah tanya juga beberapa tokoh dalam kelas saya waktu di master dulu. Doktor saya tu dia tak respon sangat pasal tokoh ni. Dia lebih kepada, dia fokus kepada metod ilmu. Kan? Komentar tentang ilmu. Dia tak, tokoh ni yalah benda ni dia boleh, orang boleh berubah kan. Manhaj seseorang ni dan kalau Tuan Kamal sebut tadi ni berkaitan dengan Maulana Husin dan sebagainya, saya kira bahawa ia di antara salah seorang part lah kan. Di antara orang yang boleh untuk kita melihat perbahasannya dalam ilmu hadis. Namun kecenderungan beliau saya tahu dia fokus kepada kecenderungan sufi, dan dia lebih kepada pro untuk hadis-hadis dhaif ni. Ala kulli hal, mana tu kecenderungan. Kalau tak setuju, kita kena jawab dengan hujah ilmu lah. Kan? Kita kena jawab hujah ilmu. Saya tahu, saya membaca buku-bukunya yang terbit oleh pejabat Mufti Negeri Pulau Pinang, ya. Buku dan Nahdlatul Ulama mengangkat Maulana Husin dan tokoh-tokoh yang lain, kerana saya kira bahawa geng-geng sufi ni dia agak kurang sikit tokoh-tokoh dalam bidang hadis. Jadi sekali ada tokoh hadis dalam kumpulan mereka, memang dia angkat, memang angkat sungguh lah. Jadi tak apalah, angkat pun angkat, tapi kita kena tengok hujahannya, apa dia punya sebabnya, apa dia punya fakta yang dia guna pakai. Kalau salah, memang kita kena jawab balik. Kalau tak salah, saya dulu ni
ada seorang tokoh juga yang cuba untuk mengiyakan zikirhu, dan di Facebook saya kena mengkritik hujahan orang yang berhujah tentang bolehnya melakukan zikirhu. Tak kira siapa pun, tak kira siapa pun yang salah, kita akan respon baliklah supaya kefahaman kita tu dan kefahaman masyarakat dan ummah itu dengan kefahaman yang betul. Dan Allahu alam, dan begitulah, Allahu alam. Syukran Ustaz. Afwan. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada apa, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi pada esok malam. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya nak rehat sekejap, lepas tu saya akan buat respon dalam grup berkaitan dengan hadis 3 benda tu. Saya ingat insyaAllah kita akan sebut dalam grup WhatsApp kita. Wallahu alam. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pertemuan sesi akan datang. Habislah tajuk kita berkaitan hadis hasan. Kita akan pergi kepada hadis dhaif nanti pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.